بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Ta'ala pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari ini. Kita diberikan lagi peluang untuk meneruskan kehidupan kita dan menyelesaikan tanggungjawab kita yang belum lagi selesai selaku hamba Allah. Dan pada hari ini, sementara kita menerima dan mendengar tausiah khatib Jumaat pada hari ini, suka untuk sama-sama kita menarik perhatian kita bersama berkenaan dengan satu isu yang bagi saya satu benda yang agak penting untuk kita sama-sama renung, iaitu berkenaan dengan cabaran kita kata zaman kita sekarang ni, yang mana zaman yang sangat banyak dengan cabaran dan dugaan dalam kehidupan, tak kira dalam aspek cabaran pemikiran, akidah, cabaran kemodenan, tuntutan hawa nafsu dan sebagainya. Maka semua ini mendorong kita supaya kita kembali kepada asas, kepada ilmu agama, iaitu ilmu itu sendiri. Hari ini kita berada pada bulan Safar. Masih lagi Safar kan? Hari ini 28, 29. Di ujung lah, ujung Safar. Bulan depan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal ini apa yang berlaku? Bulan ini kalau ikutkan dalam ulang tahun peristiwa Nabi SAW yang berkaitan dengan kita ialah permulaannya hijrah Nabi SAW. Di dalam kitab Rahimul Makhtum bermula pada 26 Safar, dan baginda sampai di Madinatul Munawwarah ataupun Madinatul Nabi. Kita hari ini terpanggil Al-Madinah kerana dia dah dikenali sebagai Madinah Nabi. Dulu dipanggil Madinatul Nabi, Madinah kota Nabi, kota Nabi. Jadi hari ini kita panggil Al-Madinah. Al-Madinah tu masuk alif lam tu maksudnya dia telah dikhususkan. Madinah siapa? Madinah Nabi SAW. Dan ditambah lagi dengan sifatnya Al-Munawwarah, yang bercahaya. Jadi Safar sampainya pada Rabiul Awal. Itu peristiwa hijrah lah. Kita pun mungkin ada siri-siri untuk mengingati peristiwa hijrah Nabi SAW. Dan di bulan Rabiul Awal juga, apa peristiwa yang kita selalu ingat? Rabiul Awal, bersedia siapa? Rasulullah SAW. 12 Rabiul Awal. Dan sebagai ulama sebut 12 Rabiul Awal juga sampainya Nabi di kota Madinatul Munawwarah. 5 tahun lain lah. Setahun ke-14 kenabian, Nabi dah jadi seorang Rasul, seorang Nabi. Dah 13 tahun berdakwah di Mekah. Kemudian tahun yang seterusnya baginda berhijrah dan sampai ke Madinatul Munawwarah. Ini nak katanya ini antara kita berada dekat dengan ulang tahun ataupun tarikh-tarikh yang mulia untuk kita sama-sama ingat. Dan saya cuba ingin mengambil satu saja bahagian ataupun pengajaran penting daripada hijrah dan juga Maulidur Rasul SAW ini, yang mana Nabi SAW hidup dengan membawa mesej
dan juga risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hari ini tak dapat merasai kenikmatan Islam sendiri. Hari ini alhamdulillah, syukur kita. Kita mendengar janji-janji Allah, mendengar janji-janji Rasulullah, dan kita rasa yakin kita buat apa yang kita buat hari ini, dan melakukan amalan-amalan fardu boleh mendekatkan diri kita pada Allah. Tambah lagi dengan amalan-amalan sunat, Allah Ta'ala akan sayang kita. Mana kita dapat benda ni? Ini Nabi beritahu, Allah beritahu. Dan kita yakin apabila kita buat, kita dirikan solat sunat 2 rakaat itu, di hati kita penuh dengan pengharapan. Ya Allah, aku nakkan ganjaran, ya Allah, aku nakkan syurga. Ini nikmat apabila kita ada janji dan kita ada usaha untuk menepati janji tadi tu. Beza dengan orang yang tak ada agama. Orang tak ada agama, walaupun mereka kata mereka bebas, tapi sebenarnya hati mereka kosong. Mereka tak ada apa benda yang mereka nak capai. Jadi kita hari ini dengan jasa dan pengorbanan hidup Nabi SAW, kita hari ini dapat hidup dengan baik. Dan intipati kepada mesej yang Nabi SAW sampaikan kepada kita satu saja. Bermula dengan wahyu yang pertama. Ingat lagi wahyu yang pertama? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini, majoriti ulama tafsir membuat kesimpulan bahawa mesej utamanya adalah tentang ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan senjata yang paling penting kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ilmu. Menggalakkan umat baginda, menggalakkan hamba Allah supaya hidup dalam keadaan berilmu. Jadi kita hari ini kita kembali kepada asas kita. Hari ini kadang kita hanyut, kadang kita leka mengejar kehendak-kehendak kita, mengejar keinginan-keinginan kita, dan kerja siang malam kadang terlupa tanggungjawab-tanggungjawab yang asas yang perlu kita capai. Jadi kembalilah kita kepada apa yang menjadi dasar kepada mesej Nabi SAW yang menyampaikan risalah dari Allah, iaitu berkenaan dengan ilmu. Kita kena jadi umat yang sentiasa berusaha untuk hidup dengan ilmu. Orang yang tidak ada ilmu namanya jahil. Orang yang jahil tidak dipandang oleh masyarakat, tidak diangkat oleh masyarakat. Sebaliknya orang yang berilmu sentiasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu itu diangkat dengan beberapa darajat. Jadi kita adalah umat yang hidup dengan berilmu. Jadi usaha dalam kehidupan kita ni jangan dibiarkan masa diluangkan tanpa ada usaha untuk menuntut ilmu. Ilmu yang paling utama untuk kita tuntut adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kita ada jadual kita. Kuliah maghribnya, kuliah subuhnya, kuliah isyaknya, ni kuliah Jumatnya kan. Semua jenis kuliah, semua jenis tazkirah ni semata-mata untuk mengingatkan kita, untuk menambahkan kita dengan ilmu-ilmu supaya kita lebih kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru kepada guru hari ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk guru yang kita belajar dengan dia, mana dia dapat ilmu tu? Semuanya kalau disusun, cari dia punya asal usulnya, last sekali akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini hari Jumaat, banyakkan kita berselawat mengingati baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pentingnya masyarakat hari ini mempunyai ilmu, khususnya ilmu agama, dan umumnya semua jenis ilmu yang boleh memandu kita di dalam bidang kehidupan kita masing-masing. Ada orang kerja kapal terbang, so dia kena ada ilmu tentang kapal terbang. Orang kerja tentang automobil, dia kena ada ilmu tentang tu. Dan nak jadi guru, kena ada ilmu tentang guru. Jadi ilmu itu penting. Dan orang yang berilmu tak pernah sama dengan orang yang tak berilmu. Jangan kita anggap, alah,
Sekarang ni tak payah belajar kan. Apa-apa masalah, info semua di hujung jari. Kan? Type saja dapat jawapan dia. Itu bukan ilmu, itu hanya maklumat ringkas. Ilmu ini melalui proses pembelajaran. Jadi pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala seolah memperli orang yang tak berilmu. Apakah orang yang mengetahui itu sama dengan orang yang tak mengetahui? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Kita hidup hari ini sama-sama dalam masyarakat, kan? Masing-masing ada tugasan masing-masing. Tapi di dalam komuniti, di dalam masyarakat kita, ada yang berilmu, ada yang tak berilmu. Maka Allah Ta'ala kata, sama ke orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu? Nescaya tak sama. Jadi kehidupan kita perlu dipenuhi dengan usaha-usaha, keinginan-keinginan dan kecintaan untuk mendalami ilmu, khususnya ilmu agama. Nah, itu pertama. Pentingnya ilmu itu dalam agama sebab dia membuatkan kita tahu apa yang kita nak buat. Dan hasil daripada ilmu yang dikehendakinya adalah amalannya. Amalannya bukan sekadar mengumpul ilmu tanpa penghujung dan habis begitu je, tak. Dia memerlukan kepada amalan. Kerana ilmu yang tak diamalkan, ia adalah ilmu yang tidak, kata Imam Ghazali, ilmu yang sia-sia, tidak memberi manfaat. Dan ilmu yang kita pelajari juga bukan hanya untuk manfaat diri kita saja, manfaat orang lain juga. Sebab tu apabila seseorang itu berilmu, ilmu itu hendaklah disampai-sampaikan kepada orang lain. Maksudnya manfaat ilmu tu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi apabila kita ada ilmu, kita datang ke masjid, kita datang ke majlis-majlis ilmu, menuntut ilmu, ada ilmu, maka ilmu bukan setakat duduk di dalam hati kita dan kita amalkan seorang-seorang. Tak. Dia kena ada tugasan seterusnya, iaitu menyampaikan, menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Dengan cara macam mana? Dengan cara paling simple adalah menzahirkan ilmu itu dalam peribadi kita. Datang ke masjid, macam-macam nasihat para asatizah kita sampaikan. Kena jaga hati, dan tak boleh nak berhasad dengki, tak boleh nak mengkhianati, mulut kena jaga, mata kena jaga, dan jangan mengumpat, jangan mencerca orang, jangan memaki orang, jangan menghina orang. Itu asas teorinya. Tapi kadang-kadang perkara ini sampai waktu dia, nafsu itu mengatasi ilmu. Dan kenanya kita kata dia, kita kata, kenanya kita kita mungkiri janji, kita mungkir janji. Jadi ilmu itu tidak diterjemahkan di dalam amalan kehidupan. Jadi gagal ilmu itu gagal dijadikan pedoman dalam kehidupan. Maka kita tak jadi orang yang bermanfaat. Sebab itu disebut bukan hanya jadi orang yang saleh, tapi jadi orang yang muslih. Saleh maksudnya dia je dah baik, orang lain tak baik. Kita tak nak jadi kita je yang baik. Kita nak kita baik dan orang di sekeliling kita juga turut terikut menjadi baik macam kita baik. Bukan nak kata kita ni orang baik, tapi sebabkan kita menuntut ilmu, apa yang kita belajar itu benda yang betul. Dan cuba kita rasa benda itu penting untuk dikongsikan kepada orang lain. Sayang kalau orang yang berada di sekeliling kita tak tahu benda itu. Kan? Jadi kita perlu sampaikan kepada orang. Bukannya kerja kita menghukum, belajar ilmu banyak-banyak, tengok orang sekeliling kita buat silap, kita pula kata apa? Tengok masyarakat sekarang ni, benda macam ni pun tak tahu. Ini mula nak menghukum orang. Itu salah, ini salah, ini yang kita buat je. Tak. Orang belajar ilmu bukan ni untuk menghukum. Kerja menghukum ni Allah Ta'ala. Kerja kita adalah untuk memastikan semua di kalangan kita ini dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Jadi ini ilmu yang dimanfaatkan untuk dan didakwahkan, disampaikan kepada orang lain. Begitu juga dengan pentingnya ilmu dalam kekeluargaan.
paling basic apabila ada keluarga perlu memahami tanggungjawab, hak dan tanggungjawab. Mana datangnya hak dan tanggungjawab ni? Kalau orang itu tak berilmu, macam mana dia nak menunaikan hak tanggungjawab dia? Suami tak tahu apa tanggungjawab dia, isteri tak tahu apa tanggungjawab dia, masing-masing mendakwa sesuatu yang bukan hak dia. Kan? Suami demand macam-macam, kan? Sedangkan itu bukan hak dia. Sebab apa? Kurangnya ilmu. Jadi kita belajar ilmu, kita tahu apa yang sepatutnya kita dapat dan apa yang sepatutnya kita sumbangkan, kita berikan kepada pasangan kita. Jadi dalam kekeluargaan juga memerlukan kepada ilmu. Sebab itu berlaku banyak pergaduhan, banyak perceraian, perpecahan rumah tangga. Antara faktor utamanya adalah ilmu. Orang yang ada ilmu, dia tahu apa tanggungjawab dia, maka dia akan mudah untuk menjaga keluarga dia dengan baik. Baik, itu antara kepentingan. Dan saya nak pergi kepada yang lebih penting adalah dalam kita nak menuntut ilmu ni sekarang ni, khususnya zaman sekarang ni, cabaran-cabarannya sangatlah dahsyat. Cabarannya sangat dahsyat. Contoh tengok apa yang ada kat depan saya ni. Ini live ataupun rakaman. Boleh kata kebanyakan masjid, kebanyakan surau kita dah ada benda ni. Maksud ini teknologi. Dan teknologi ini kalau digunakan dengan baik, maka baiklah kita. Tapi kalau dia diguna untuk tujuan yang tidak baik, maka habis, kan? Habis, hancur. Jadi dalam kita menuntut ilmu, kesabaran itu penting. Masa dan kesabaran, kan? Ada orang sekarang ni tak datang dah. Ini real. Saya pernah jumpa dengan orang, kenapa dah lama tak jumpa kat masjid, kan? Selalu jumpa maghrib isyak paling kurang. Sebab apa? Sebab siang dia bekerja. Sekarang ni dia kata apa? Oh, tak datang lah, senang sekarang ni masjid buat live. Tengok, kan? Kita nak tegur pun, alamak, sebut salah, kan? Dia duduk rumah bagus lah, dia dengar kuliah live, tapi tak datang masjid lah, tak datang solat. Oh, kita pun termenung lah sekejap, kan? So ini kadang-kadang boleh menjadi fitnah. Oh, tak apa, tak datang lah, kan? Sebab ada live Facebook. So, okey, kita kata baguslah dia mengikuti ilmu melalui medium yang ada, live. Tapi apabila dah dia boleh melalui medium live dan sebagainya, dia akan ada kekurangan-kekurangan yang lain, kan? Jadi mungkin maklumat yang dia dapat di sini tak sama macam apa yang dia dengar di live, kan? Mungkin linking dari sudut internet ke, kan? Penceritaan itu berkesinambungan daripada yang siri-siri lepas ke. Jadi cabaran. Jadi cabarannya apa? Sabar dan masa. Orang yang nak belajar ilmu agama, dia kena peruntukkan masa, dia kena korbankan masa dia, kan? Yalah, walaupun sekarang ni zaman teknologi, mudah kita nak dapat ilmu, tapi masih lagi menuntut kita ada pengorbanan masa. Kita faham masing-masing kita ada tanggungjawab, ada kerja dan sebagainya. Selagi mana semampu mungkin kita gunakan teknologi itu untuk kita dapat ilmu, alhamdulillah. Tapi sebab itu kita sebut cabaran dalam mendapat ilmu dan daripada media sosial dan sebagainya, macam-macam cabarannya. Sekarang dia orang dah tak suka dah baca. Tuan-tuan, kalau ada Facebook, ini Facebook ni dikira last punya kan, media medsos yang dah ketinggalan. Sekarang dia orang pergi pada TikTok lebih laju. Berita-berita tu kadang baru jadi, TikTok masuk dulu, kan? Kalau yang ada generasi Facebook ni, generasi yang ketinggalan kan sebenarnya. Kan? Betul kan? Maklumat laju di TikTok. Sebab apa? Sebab manusia sekarang ni dia belajar ilmu, dia nak benda yang segera. Ini yang bahaya ni, kan? Belajar nak segera. Kalau kita bandingkan dengan tradisi ulama dulu, belajar sikit, tapi lama kelamaan mantap ilmu. Kalau kita laju, kan, 2-3 jam, sehari 2 hari dah boleh khatam kitab dah. Bagus, kita kata bagus, alhamdulillah. Tapi cabarannya adalah macam mana dia betul-betul memegang, memahami dan mengamalkan satu kitab yang dia habiskan dalam 2-3 hari. Berbanding ulama dulu satu kitab habis bertahun-tahun kadang. Tapi apa? Dia ambil sikit, faham sikit, amal, faham sikit, amal.
Jadi itu kita sebut cabaran kita hari ini. Mungkin caranya mudah untuk dapat ilmu, tapi mencabar untuk kita beramal dengan ilmu tadi. Sebab itu memerlukan kepada masa dan kesabaran yang sangat tinggi. Dan orang tak baca dah, scroll dan tengok video, tengok video. Jadi secara tak langsung sebenarnya maklumat yang kita dapat melalui TikTok lah contoh kita katakan, maklumat itu seolahnya dah disusun mengikut kehendak kita. Ini bercanggah dengan konsep ilmu. Ilmu bukannya kita belajar apa yang kita nak. Ilmu kita belajar apa yang kita perlu. Apa yang kita perlu tahu. Ulama dulu belajar pelbagai bidang. Akidah belajar, hadis belajar, perniagaan belajar, apa lagi tafsir belajar, semua benda dia belajar sebab itu keperluan. Tapi hari ini kalau belajar semata-mata dengan medsos ataupun TikTok tadi tu, dia dah di-set apa yang, kalau tuan-tuan tak pasal, dia dipanggil apa, rhythm. Apa yang kita banyak cari, apa yang kita banyak tengok, itulah yang akan datang pada kita. Jadi hari ini kalau nak kenal personality seseorang, tak payah dah nak kaji lama-lama, minta handphone je. Minta handphone, buka TikTok dia tengok. Apa yang selalu ada kat TikTok dia, apa yang paling banyak, itulah personality dia. Sebab itulah yang dia suka tengok. Walaupun nampak macam mudah kan, dari sudut niaga pun sama kan? Buka Shopee, buka apa, buka Facebook apa kan, apa yang kita selalu tengok, itulah yang dia selalu datang. Jadi kalau untuk beli barang, kalau untuk minat, hobi dan sebagainya, mungkin kita kata baguslah. Tapi untuk ilmu itu kurang sehat. Sebab ilmu bukan yang kita nak, bukan yang kita fanatik pada tu. Kita kena ambil semua, baru kita faham semua. Jadi cabarannya apabila ilmu itu hanya disusun oleh orang lain. Siapa susun modul kat kita ni? TikTok. Sebab kita suka tengok yang ustaz ni je datang pada kita. Yang maklumat ni je dah datang. Jadi yang ustaz lain semua salah, semua tak betul. Jadi dia mengundang fitnah untuk ilmu agama. Jadi ilmu agama itu tak boleh selektif. Ya betul kita memilih untuk belajar, tapi maklumat itu kita kena tahu semua. Bandingkan. Jadi apabila kan, kalau dulu ulama belajar modul, dia punya step nak belajar tu disusun oleh tok guru dia. Sebelum pergi belajar nak pergi mana-mana, dia jumpa dulu tok guru dia. Ni dulu lah kan, sistem lama-lama kan. Nak belajar apa, pergi jumpa tu. Hatta nak kahwin pun jumpa tok guru dulu. Tanya tok guru kan, ni macam ni, orang macam ni okey ke? Tok guru kata okey, dia pun on. Itu bab kahwin lah kan. Ni bab menuntut ilmu, sebab dia memang pakar dalam bidang tu. Tanya je. Kalau nak belajar hadis ni, kita kena mula dulu. Aliran mana yang kita kena faham. Jadi dia pun cadangkan beberapa, so kita cari. Jadi kita mendapat ilmu tu dengan stepnya yang betul. Tapi sekarang ni siapa yang susun model tu untuk masuk pada kita? Medsos, media. Yang mana kita suka, yang itulah yang datang pada kita. Ini cabaran. Sebab apa puncanya? Tak sabar. Mana ada orang nak sabar datang setiap kuliah maghrib, datang baca 2-3 rangkap, tak habis pun satu muka surat, kadang minggu depan datang lagi, dan minggu depan datang lagi. Dan silap kalau yang kuliah sebulan sekali, jenuh nak datang sebulan sekali. Kesabaran. Tapi itulah konsepnya ilmu. Kita kena sabar dan kita kena ikut stepnya yang betul. Begitu juga masa. Ada benda yang kita boleh dapat segera, ada benda yang kita dapat segera dan segera juga hilangnya. Dapat cepat, hilang pun cepat. Kita tak nak itu. Kita nak dapat cepat, amalan selepas itu pun datangnya cepat. Kan? Jadi kita tak menyalahkan teknologi. Allah Ta'ala beri kita, khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala kata, aku jadikan apa atas muka bumi ini semuanya untuk kamu. Kamu nak buat apa, kamu nak buat inovasi ke apa, semua, itu semua untuk kamu. Guna elok-elok. Cuma apabila dah guna, jangan menghilangkan, jangan menidakkan prinsip-prinsip asas yang digariskan oleh para ulama dulu ketika menuntut ilmu. Kan? Okey, tak apa, nak belajar secara online, belajarlah, tapi jangan tinggalkan secara bersemuka. Biarlah ada beberapa pengajian yang kita datang mengaji secara bersemuka, jadi kita boleh balance kan? Mungkin jauh sangat tu guru tu mengajar, maka kita ambil dia punya rakaman-rakaman dengar. Okey
okey lah. Tapi jangan semuanya online. Sebab apa? Sebab dia mungkin menyebabkan kefahaman kita itu tak jelas. Jadi apabila tak jelas, mulalah kita nak buat andaian-andaian dan sebagainya. Dan juga sumber maklumat. Ini juga cabaran. Sumber maklumat. Apabila kita sebut tadi, sumber maklumat kita bukan lagi dicari daripada sumber-sumber yang berautoriti. Apa saja yang terlintas dekat wall kita, dekat news feed tu, maka itulah maklumatnya. Ini bahaya. Kadang orang tu elok-elok hidup, tapi tengok-tengok keluar poster telah meninggal dunia. Banyak dah terjadi. Dan sebab apa? Sebab dia punya maklumat itu tak diproses. Keluar dah poster, oh dia ni dah meninggal dunia. Tanya orang tanya, oh tak meninggal lagi, dia hidup elok lagi. Jadi sebab apa? Sebab dia punya caption, orang yang buat tu dia tulis ayat, si fulan telah kematian bapanya. Jadi niat tu mungkin baik lah, dia pun buatlah poster. Dia kenal kawan tu, dia buat poster, kawan tu dipudarkan. Biasa gambar dia buat gambar tak ada warna, rahimahullah. Dan rupanya kawan tu update bapa dia yang meninggal, bukan dia yang meninggal. Jadi maklumat tu baca, dia dah baca dah kurang dah sekarang. Orang suka tengok video jadi viral apa-apa buat video. Nak jadikan apa-apa viral, dapat motor sebiji. Tak apalah, itu kita tak boleh lah kan. Tapi nak kata antara faktornya apa? TikTok. Ada orang menggunakannya untuk keuntungan kehidupan, tak betul dia dapat. Tapi kita nak sebut hari ini, kalau berkaitan dengan agama, ilmu agama, kena sabar. Jangan nak segera, instant ni tak sesuai dengan ilmu agama. Kena melalui proses dan kesabaran. Dan juga pengaruh-pengaruh luar. Ini banyaklah pengaruh-pengaruh luar, budaya-budaya yang ada, style-style yang ada. Belajar elok dah, tapi dia masih lagi terkesan dengan budaya-budaya yang datang. Dan belajar sunnah, tahu pemakaian yang sunnah macam mana, tahu kehidupan yang sunnah macam mana, tapi tak boleh nak lawan dengan budaya masyarakat yang datang daripada negara-negara luar. Dari sudut pemakaian, percakapannya. Hari ini saya kadang-kadang terkejut. Ialah anak orang, anak kita kan, kadang risau. Cara dia bercakap merisaukan kita. Sekejap-kejap bodoh, sekejap-kejap gila, sekejap-kejap aduh kita pening kepala. Kan mana datang benda ni? Kan mana adabnya waktu bercakap? Kan kadang apabila kita tanya kenapa cakap macam ni, ada kata dah biasa dah, kawan-kawan lagi teruk. Kawan-kawan kat sekolah tu bercakap lagi teruk. Dia ni dah kira okey dah. Ya Allah, budaya. Benda tu bukannya diajar di sekolah, tapi ikut-ikut, terikut. Maka tanggungjawab kita lah, apabila kita ada ilmu, pentingnya kita menjaga orang sekeliling untuk membetulkan budaya-budaya yang tak kena, dan supaya ia selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa ni? Allah Alam. Saya kira setakat itu dulu. Apa yang baik dari Allah, apa yang kurang daripada kelemahan. Qul hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.